Okey, so untuk yang pertama sekali, yang atas ni tadi adalah catatan permulaan macam biasalah. Okey, cikgu ulang sedikit dulu. Okey, untuk pelajar yang akan tengok video recording. Okey, so yang ini nama kita adalah Perniagaan Idaman Craft. Okey, kita menjual barang niaga berasaskan seramik dan juga rotan. Okey, dalam soalan yang permulaan ni, ini adalah catatan permulaan di mana dia bagi tahu kita membawa masuk modal sebanyak 17,200 yang terdiri daripada bank 1,500 dan juga perabot 2,200. Okey, yang dekat sini tadi Takif dah bagi tahu. So kita akan rekod dekat bahagian sini adalah modal. So modal awak adalah 17,200. So awak akan tulislah, bagi sama je dekat bawah ni 17,200, debit kredit 17,200. So dekat sini awak punya catatan, keterangan awak adalah merekod apa? Merekod aset dan juga equity pemilik. Okey, so dekat sini tak ada catatan merekod aset dan juga liability lah, sebab yang ini cuma ada aset sajalah. Aset kita bank dan juga perabot. Lepas tu kita ada equity pemilik, modal kita. Okay, so untuk yang pertama ni dah settle. Kita tengok dokumen yang kedua. Dokumen yang kedua, seorang volunteer. Cikgu tak nak orang yang sama Dokumen yang kedua. Saya cikgu. Okey, Zaidatul. Okey, tadi nama kita apa? Tengok balik. Okey, Idaman Craft. Okey, dokumen yang pertama ini adalah dokumen invoice. So, dokumen invoice ini adalah berkaitan dengan apa, Zaida? Jurnal khas. Jurnal khas. Okey, so jurnal khas tu maksudnya ada 4 lah. Jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal jualan, jurnal pulangan jualan. So, untuk soalan ini, nama kita berada di bahagian atas ataupun berada di bahagian bawah? Di bahagian bawah. So, berada di bahagian bawah maksudnya jurnal jualan ke jurnal belian? Jurnal belian. So, jurnal belian sebab nama kita berada di bahagian bawah ni. So, ini adalah jurnal belian. So, tarikh dekat sini 2005. Dekat sini adalah Jun berapa ni? Jun 2. Jun 2. Okey, butiran dia kita akan tulis nama Intan Porcelain. Okey, Intan Porcelain. Okey, folio kita salah eja. LB1. Yes, LB1. Allah. Intan Porcelain. So, ini adalah LB1. So, nombor dokumen awak adalah IP 1002. Jumlah kita adalah 8,100 kan? Okey, so dah settle yang untuk dokumen yang pertama. Dokumen yang kedua, next pelajar, lelaki, gile-gile, lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Volunteer sahaja, saya tak nak pilih. Selain daripada Takif. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Tuhanku. Awak nak bentang sendiri ke macam tingkatan 5? Tingkatan 5 saya tak ajar tau. Tingkatan 5 saya suruh dia study dulu, dia bentang dulu. Awak nak macam tu ke? Mana wakil pelajar lelaki ni? Sekejap cikgu, Aiman nak jawab. Aiman, tak apa, tengok dulu. Saya nak tengok lah pelajar lelaki apa je ada dalam ni. Aiman. Cikgu, saya nak jawab. Apa Aiman? Aiman nak jawab. Yep. Kejap, mana tadi? Okey, so Aiman cuba try. Yang ini adalah dokumen keratan cek. Awak ceritalah dekat mana dia masuk. Masuk dekat buku tunai runcit. Dekat buku tunai runcit. Betul ya? Buku tunai runcit, betul, dia masuk dekat buku tunai runcit. Ini adalah urus niaga apa ni? Dia urus niaga sekejap. Tengok dulu. Urus niaga apa ni? Dia kegunaan perniagaan. Ya. Okey, so dia masuk dekat mana? Masuk dekat bank. Dekat bank. Biasa okay. biasa tulis bank.
Okey, so ini adalah keratan cek. So bila keratan cek yang awak kena faham, dia adalah item pembayaran. Maksudnya adalah duit keluar. So dekat sini kegunaan dia adalah untuk kegunaan perniagaan. Kita keluarkan duit untuk kegunaan kedai kita. Maksudnya duit keluar dekat bank tapi dia masuk dalam kita punya perniagaan. Dia masuk dalam tunai kita. So dia ada dua catatan lah dekat situ yang melibatkan kolom tunai dan juga kolom bank. So ayat yang paling tepat adalah dokumen 2 ini adalah catatan kontra. Kontra. Yes, bila catatan kontra maksudnya dia ada bahagian debit buku tunai, dia ada juga di bahagian kredit buku tunai. So yang pertama sekali soalan ni adalah 2005 kan. Soalan 2005. 3 Okey, Jun. kita kena Jun masukkan dulu baki dia. Baki tadi berapa? Baki bank? Baki bank adalah 15. 15,000. Yes, 15,000. So masukkan dulu baki Jun 1. Apa-apa soalan pun masukkan baki dulu. Memulakan ke meneruskan? Memulakan. So bila memulakan sini adalah modal. Kena ingatlah Oh. Kalau dia baki-baki kita akan tulis baki BB. Tapi kalau memulakan dia adalah modal. So tadi 15,000. Okey, masuk dulu baki ni. Okey, kemudian yang ini tadi. Okey, kita keluarkan duit kan. Bila kita keluarkan duit, so kita akan rekod dekat dalam pembayaran. Okey, dekat sini Jun berapa ni? Jun 3. Jun 3. Tunai ataupun bank? Yang keluar tu tunai ke bank? Bank. Bank. Kalau bank, so awak akan pergi dulu kolom bank. Masukkan nilai dia berapa? 1,000. 1,000. Pandai, good. Okey, seterusnya butir dekat sini akan tulis Tunai. ya. Bank. Tunai. Tunai. So dekat sini letak K lah. Okey, pastikan mula-mula sekali bila awak nak buat catatan kontra, rekod dekat kolom dulu. Okey, dalam soalan ni, okey, dokumen. Maksudnya duit kita dekat bank berkurang. Bila duit dekat bank berkurang, awak akan pergi dekat kolom bank bahagian kredit sebab bahagian kredit tu adalah pengeluaran. Letak dulu 1,000. Kalau dah dalam kolom bank, butiran awak mesti tunai. Dia tak boleh sini tunai, sini tunai, sini bank, tak boleh. Dia mesti songsang. Okey, so bila dekat sini, kolom kita kolom bank, maksudnya dekat bahagian debit kita, dia akan duduk dekat kolom Tunai. Ya, nilai dia 1,000. Kenapa 1,000? 1,000. Sebab tunai ini adalah merujuk kepada duit kita dalam perniagaan. Kita keluarkan duit ini untuk masukkan dalam Perniagaan. Yeah, so dekat sini ada K lah, kontra juga. Okay, dekat sini apa dia? Butiran dia. Bank. Yes, bank. So tarikh dia adalah 3. Okay, thank you Aiman. Seterusnya pelajar Cikgu dekat tahun tu cikgu saya tulis. Dekat bank kredit tu 2005. 2005. Oh ini this one. Okay, thank you Teguh. Yang ini tukar dulu. Okay, seterusnya dokumen yang berikutnya iaitu dokumen nombor 3. Okay, wakil pelajar perempuan. Saya tu. Syaira. Wan ke Syaira? Wan. Kenapa suara macam Syaira? Okey, tak apa, sambung yang ini. Okey, bil tunai ini adalah dokumen untuk apa, Wan? Buku tunai. Buku tunai. Okey, bila saya tanya dokumen untuk apa, awak kena jawab dulu tahu. Jual ataupun beli secara kredit, jual ataupun beli secara tunai, urus niaga pulangan. Saya nak yang macam tu dulu. Jangan bagi tahu saya masuk dekat mana. Tapi jawapan awak memang betul dah lah. Bil tunai dia akan masuk dekat buku tunai lah. Yang itu memang betul. Okey, so untuk soalan ni urus niaga yang berkaitan dengan apa? Tunai. Tunai. Maksudnya jualan ataupun belian sayang? Belian ni bu. Belian. Okey, dekat sini awak kata belian kan? Okey, belian. Okey, dia beli tu barang niaga ke dia beli apa? Dia beli alatan pejabat. Are you sure alatan pejabat? Pen. Kertas A4, pen, Dia alat pulok. tulis pejabat je. Alat tulis. So alat tulis lah Dia tak ada alat pejabat, dia just alat tulis sahaja. Kalau perabot tu itu kita katalah alatan, kalau macam penghawa dingin tu kita kata alatan pejabat. So untuk dokumen 3 ini dia beli alat tulis. So bila dia beli alat tulis, awak tak boleh letak nama dia adalah belian sebab dia bukannya beli barang niaga. Kalau soalan yang tadi 2004 yang kita buat tu,
Okey, dia bil tunai tapi dia jual ataupun beli tu barang niaga. So kita akan tulis perkataan dia jualan ataupun belian lah. So untuk soalan ini adalah urus niaga, kita beli alat tulis secara tunai. Okey, so dia akan masuk buku tunai bahagian debit ke bahagian kredit? Kredit. Kredit. So tulis saja kredit, 4 hari bulan, butiran dia? Alat tulis. Yes, alat tulis. Okey. Berapa jumlah dia? 120 kat bahagian tunai. Okey, 120 dekat bahagian tunai. Sekejap ni. Lagi? Sambung? Tu je kan? Kenapa saya rasa Wan Siti Aisyah punya suara macam Syahirah ni? Cikgu. Sampai saya kena tengok balik Google Meet lah, ni Wan ke Syahirah? Chemistry. Yalah tu. Okey. Oh Allah, yang ni kenapa ni? Okey, so settle dokumen yang ketiga. Dokumen yang keempat, pelajar lelaki. Ada lagi tak selain daripada Aiman, selain daripada Takif yang nak try? Saya cikgu. Siapa tu? Rifhan ke? Apa ni? Irfan ke? Afkar cikgu. Apa? Afkar cikgu. Afka. Okey, dia ni Syafka. Cuba try dokumen 4 ini adalah dokumen invoice. So ini adalah urus niaga apa ni? Urus niaga apa ni? Urus niaga belian. Belian secara Kredit. yes. So dia akan masuk dalam jurnal am, jurnal khas, buku tunai. Jurnal belian. Jurnal khas lah. Jurnal khas. Dia akan masuk jurnal khas. So ini adalah jurnal apa ni? Jualan ke belian? Belian. Nama kita di bahagian mana sayang? Di bahagian atas. Yo, di bahagian atas beli ke jual? Jual. Habis tu kenapa jurnal belian? Jurnal jualan ke jurnal belian ni? Jurnal jualan. Yo, jangan salah So dia adalah jurnal jualan. Awak sebut jual ke beli tadi? Tadi beli. Lepas tu jual. Penting cikgu. So yang ini adalah Jun 5. Okey, nama dia Afka? Nama dia perniagaan Sivam. Yes, perniagaan. Sivam. Ya Allah, perniagaan Sivam. Okey, folio kita apa? Berapa? L? LJ. LJ berapa? 1. Good. Nombor dokumen kita? IK 1001. IK 1001. So jumlah dia adalah 850. Okay, good. Thank you Afka. Next soalan nombor 5. Pelajar perempuan? Cikgu, saya nak cuba. Okay, Umairah. Betul kan? Okay, Umairah, yang ini adalah dokumen resit rasmi. Dokumen resit rasmi tu dokumen apa Umairah? Dokumen tak tahulah cikgu. Tak tahu. Pernah saya cakap daripada tadi. Tapi dia masuk dalam buku tunai ke cikgu? Ya, memang betul dia masuk buku tunai. Okey, kita pergi teruslah buku tunai. Okey, so kena ingat awak kena ingat fungsi setiap dokumen ni supaya awak tak tersalah masuk. Okey, so resit rasmi ini adalah dokumen berlakunya. Maksudnya resit rasmi ni adalah dokumen bukti berlakunya bukti pembayaran telah dibuat. Okey, itu yang pertama sekali awak kena tahu. Bila awak dah buat payment, awak akan dapat dokumen lah, iaitu resit rasmi. Okey, contohnya macam awak beli barang daripada koperasi hari tu, awak akan dapat resmi, dapat resit. Okey, kenapa saya bagi resit? Supaya itu adalah bukti yang awak dah buat payment. Kalau awak pergi kedai runcit, contohnya macam pergi dekat TF ke, dekat account safe ke, awak akan dapat satu dokumen yang keluar daripada mesin tu. Itu adalah slip daftar tunai. Sama juga, itu pun bukti pembayaran telah dibuat. So yang awak kena faham, resit rasmi ni adalah dokumen yang akan diberikan kepada awak apabila awak buat payment. Okey, in case yang itu awak sebagai penerima lah, okay, awak akan dapat terima yang asal. Kalau awak adalah pengeluar resit tersebut, awak akan dapat salinan lah dekat sini.
Okey, so untuk soalan yang ini, okey, awak dekat sini item ni ditulis diterima daripada idaman craft. So ini penerimaan ke pembayaran? Bila nama kita? Pembayaran cikgu. Okey, good. Nama kita dekat sini maksudnya pembayaran. Awak akan rekod lah dekat bahagian sini 6 hari bulan. Butiran awak adalah tengok dulu bayaran untuk apa? Rak 3 tingkat. Perabot. Yes, mandai. So dekat sini adalah perabot. Kenapa tak tulis perniagaan perabot guan? Sebab dia beli perabot. Ya, dia beli perabot dan dia bukan bayar hutang. Yang kita tulis nama dekat sini bila dekat tujuan bayaran itu adalah bayaran invoice. So itu je lah yang saya nak awak bezakan. Yang ini dia bayar menggunakan cek. So dekat delay bank 800. 800. Okay, thank you Myra. Seterusnya dokumen number 6. Okay, dokumen number 6. Pelajar lelaki yang lain ada lagi tak? Ke dah habis dah? Ada lagi seorang kat Siapa bawah. dia? Hafizul. Hafizul boleh cuba tak nota kredit punya dokumen? Oh, Hafizul. Irfan Boleh, tak Mak. ada Boleh. Boleh. So Hafizul, nota kredit ni dokumen untuk apa Hafizul? Human Kalau awak tak sure, awak pergi tengok butiran dia. Dia akan nampak clue dekat situ. ulangan jualan. Pulangan jualan. Betul ke pulangan jualan? Kita nama apa? Idaman craft. Tak nama. Kita adalah idaman craft kan? Oh, dekat sini tak ada lah. Dia tak ada mention ni. Okey, Intan Porcelain. Kalau confused, refer balik jurnal khas awak. Okey, Intan Porcelain berada dekat mana? Dekat bahagian atas. Atas itu adalah berlian. Maksudnya ini adalah jurnal pulangan berlian. Ya, kalau awak confused sebab soalan ni dia tak lengkap ni. Dia tak lengkap sangat. So ini adalah jurnal pulangan. Kenapa suara saya dengar macam serak-serak basah tu dekat Irfan punya? Hafizul buka mic. Hafizah kan maksud Dia takutnya. Mic Hafizul lantunkan suara cikgu. Ya Allah, takutnya dengar. Okey, so yang ini Hafizul dekat mana? Ni 2005. Ini Jun. Jun berapa ni? Jun 8 ni. Butir Hafizul? Intan Porcelain. Yes, Intan. Dan Porcelain. Yang ini LB1 lah yang tadi kan. Okay, nombor dokumen NK0018. Jumlah dia adalah 540. Okay, thank you Hafizul. Next pula resit rasmi juga. Okay, yang ini pelajar perempuan. Siapa yang nak cuba pelajar perempuan? Ain Zulaika tak nak cuba ke Ain Zu? Saya. Allah. Aku dulu. Siapa yang nak cuba ini? Bawa Okay, info sabar. kita resit. Bagi Syairah cikgu. Bagi Syairah. Okay, Syairah dulu. Okay, Syairah, untuk yang ni resit rasmi akan masuk mana? Buku tunai. Okay, buku tunai. Okay. Terima ke bayar? Bayar. Bayar. Kenapa bayar? Sebab nama kita dekat bawah. Okey, betul. Sebab nama kita dekat bahagian sini. Diterima daripada tu maksudnya siapa yang bayar lah, siapa yang keluarkan pembayaran. So, di dekat sini nama kita maksudnya pembayaran. Okey, so kita akan masuk kolom kredit. Okey, 10 hari bulan. Okey, butiran kita. Dekat sini tujuannya adalah untuk menjelaskan invoice. So, nak butir kita apa? Nama perniagaan orang tu. Okey, nama perniagaan orang itu iaitu Intan. Porcelain. Yes, Intan Porcelain. Okey. So, dekat sini berapa nilai dia? Ada diskaun tak? Ada.
Ada 378. Next kita punya bank berapa? 7,182. Ya, 7,182. Okey, dah settle. Thank you Syahira. Yang ini betul. Next kita tengok invoice. Invoice lelaki pula. Ke dah habis dah pelajar lelaki saya? Pelajar Dah yang habis. dah habis dah. So bila dah habis kita bagi pelajar perempuan lah dulu. So invoice yang ini masuk mana? Siapa yang nak? Ainzul lah. Ainzul boleh tak? Saya Ainzul? ikut. Alah. Saya tu siapa? Dan Kristina dia kata Oh, Dania Kis nak cuba. Okey, Dania Kis, invoice yang ini pula masuk mana? jenis jualan. Jurnal jualan. Sebab apa jurnal jualan? Sebab nama kita ke atas. Okey, betul, sebab nama kita di bahagian atas. So dia akan masuk dekat jurnal jualan. So kita pergi dekat jurnal jualan kita yang ini. Okey, so tarikh dia adalah berapa? Awak sebut tarikh dia? 12. 12. Okey, kita punya jurnal jualan, dia punya nama? Kedai Pasusin. Okey, kedai Pasu Sim. Okey, so yang ni LJ2 lah. Allah. LJ2. Okey, number dia adalah IK 1002. Okey. Berapa nilai dia? 2,320. 2,320. Okey, settle. Seterusnya, okey, thank you Dania Kis. Seterusnya dokumen number 9. Dokumen number 9 siapa nak cuba? Dokumen number 9. Saya. Dokumen 9. Saya tu siapa? Saya. Iza. Saidatul. Saidatul Ya. kan? Okey, Saidatul, Ya, dokumen cikgu. number 9 ni bil tunai. Okey. Masuk mana? Masuk buku tunai. Masuk buku tunai. So kita pergi dekat buku tunai. Debit ke kredit? Debit. 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 Okey, kenapa debit? Sebab nama ke atas. Nama ke atas sebab dia jualan lah kan? Okey, butiran dia apa dia? Fiza Andaman. Ya ke? Sure. Sure. Awak jual tu barang Sure. niaga ke tidak? Berniaga. So, awak cuma boleh tulis nama dalam buku tunai tu kalau awak bayar hutang sahaja. Kalau bayar hutang, maksudnya dokumen dia adalah resit rasmi. Okey, untuk soalan ni dokumen awak adalah bil tunai. Okey, so bil tunai tu cikgu dah bagi tahu, bil tunai adalah dokumen untuk jual ataupun beli secara tunai. Maksudnya awak terus bagi duit, awak terus dapat duit. Itu maksud dia. Tak kisahlah duit tu maksudnya sama ada awak gunakan cash ataupun awak gunakan cek. So dalam soalan ni dokumen 9 ini adalah dokumen bil tunai. Tadi awak dah bagi tahu ini adalah jualan. Okey, cikgu tanya awak, ini adalah jualan barang niaga ke tidak? Jualan barang niaga ataupun tidak, saya dah Ya, barang niaga. Yeah, so bila Butir barang kan? niaga, awak akan tulis butir dia apa? Jualan. Ya, jualan. So ini adalah jualan. Tu awak kena ingat lah. Jangan pula pergi tulis nama orang ni. Nama orang ni, Firza Adaman ni, nama orang tu hanya boleh tulis untuk bayar hutang sahaja. Kalau dia bukan bayar hutang, jangan tulis nama orang. Sebab tu kadang-kadang budak ni dia reti masuk tapi butir dia salah. Bila butir salah, automatically salah So bank dia adalah 1230. So setakat tu Kosong. jelas tak? Macam mana awak nak rekod bil tunai ni? Jelas. So jangan tersilap. Jelas. Okay, seterusnya soalan berikutnya, dokumen 10 adalah invoice. Yang ini siapa yang nak jawab ni? Saya. Saya siapa? Aizul. Ha? Siapa dia? Aizul. Tak dengar lah yang. Aizulaika. Alah, sopannya Ainzu. Selalunya tak macam tu pun. Cikgu ni janganlah cakap macam tu cikgu. Nanti mak saya tegur.
Aduhai. Okay, so Ainzo, dokumen nombor 10 ni adalah dokumen invoice. Okay, so dokumen invoice barang niaga ke tidak tu? Bukan. Bukan. Kalau bukan barang niaga masuk mana? Jurnal am, jurnal khas, buku tunai. Jurnal ke cikgu? Saya tanya awak, awak tanya saya. Jurnal Jurnal am, sure, bukan jurnal khas. sebab dia bukan barang niaga. Okay, betul ke tak tu? Yakin ke tak tu? Yakin? Okey, so jawapannya betul. Okey, dia akan masuk jurnal am sebab bukan barang niaga. Macam mana nak tahu bukan barang niaga? Tengok dekat bahagian butir. So dekat bahagian butir ni awak beli mesin daftar tunai ah. Mesin yang dekat shopping mall tu lah. So kita akan masuk dekat jurnal am. So tarikh dia dekat sini 27. Okey, so dekat sini awak beli mesin daftar tunai. Tu kategori apa tu? Perabot ke, kenderaan ke, alatan pejabat ke, kelengkapan ke? Kelengkapan. Are you sure? Mesin daftar tunai. Mesin. Kelengkapan tu yang melekat di dinding. Adakah mesin tu melekat di dinding awak? Tak. Tak. Adakah dia perabot? Tak juga. Tak juga. Habis tu dia apa, Ainzu? Alatan pejabat. Oh, bertukar ada suara Ainzu. Alatan pejabat. So, itu adalah alatan pejabat. So, kalau awak beli alatan pejabat ni, mesin ni bertambah ke berkurang? Bertambah. Okey, so bila aset bertambah, debit ke kredit? Debit. Debit. So, awak akan tulislah dekat sini alatan pejabat. So, nilai dia adalah 1150. Okey, bahagian kredit awak akan tulis nama siapa? Awak beli kan? Awak beli berhutang daripada siapa? Kepada siapa? Alpin Trading. Yes, awak akan tulis dulu akaun belum bayar. Yang ni wajib ABB titik bertindih. Okey, Alpin Trading. Okay, awak kena ingatlah, kena tulis ABB sebab nanti kita akan buat ledger. Ledger awak kena asing. Ledger ABB, ledger ABT, ledger am awak kena asing. So dekat sini 1150. So dalam kurungan ini adalah merekod apa? Merekod belian. Belian lagi? Alatan pejabat. Okey, alatan pejabat. Habis, itu je. Secara kredit. Ya, awak kena mention secara kredit. Sebab kalau awak tak mention, okey, kita tak tahu kenapa dia masuk sini. Dia masuk jurnal am sebab dia beli alatan pejabat secara kredit. Sebab tu dia masuk jurnal am. Okey, thank you Ainzu. Next soalan adalah memo. Memo siapa nak cuba? Ada lagi tak yang tak jawab? Memo. Saya tu siapa? Saya. Iza. Iza. Okey, Iza. So Iza cuba yang dokumen 11. Dokumen 11 itu adalah dokumen memo. Okey, dia tulis dekat situ rekodkan pengambilan wang tunai perniagaan RM100 untuk membeli buku persekolahan anaknya. So, pertama sekali soalan saya. Yang ini ambilan bersifat perniagaan ke bersifat peribadi? Peribadi. Okey, bila peribadi kita akan rekodkan sebagai apa? Ambilan, okey, betul. So, kena ingat ambilan ada banyak. Okey, bila ambilan untuk tujuan peribadi, untuk guna sendiri ke untuk family, so itu adalah ambilan secara peribadi, kita akan rekod sebagai ambilan lah. Okey, kalau diambil untuk tujuan perniagaan, kita akan rekod sebagai tujuannya. Sama ada derma ataupun promosi lah, selalunya dua tu je. Okey, dekat sini dia ambil barang niaga ke dia ambil tunai? Ambil tunai. So, rekod dekat mana? Jurnal am, jurnal khas, buku tunai? Buku tunai. Okey, kita pergi dekat buku tunai, bahagian debit ke kredit? Awak ambil duit dalam buku tunai, awak rekod bahagian wang masuk, wang keluar. Kredit. Bahagian kredit. Kenapa bahagian kredit?
sebab dia ambil wang tunai. Yes, betul. So tarikh dia 28. Butir dia tadi apa? Putih dia ambilan. Okey, betul. Butiran dia adalah ambilan. Kolom Tunai lah. tunai lah. Tunai. Okey lah. Dia marah betul lah, Wak. Tunai. Dia marah cikgu. So betul, dia punya ni adalah kolom tunai. Okay, thank you. Okay, next dokumen ada lagi satu, voucher pembayaran. Voucher pembayaran ni siapa nak cuba? Aisyah Humairah ada tak dalam ni? Tadi dia masuk sekejap. Aisyah Humairah ada tak? Yang lain tolong cek Aisyah Humairah ada tak dalam ni? Tak ada. Tak ada cikgu. Tak ada. Ya Allah, ya Tuhanku. Yang next pelajar lain pula. Siapa lagi yang tak kena? Yang awak tengok dalam tu, sebut nama dia cepat. Siapa yang jawab hari ni cikgu nak tulis dekat SSDM lah. SSDM dia ada dua. Satu dia join kelas, satu dia jawab soalan. Semua dah jawab cikgu. Semua dah jawab. Oh ya ke? Habis tu siapa yang nak jawab yang ini? Saya jawab lah cikgu. Saya tu siapa? Zai. Zai. Okey, Zaidatul, last sekali. Dokumen 12. Masuk dalam buku tunai. Buku tunai. Belah, Kolom. belah kredit. Yo, 30. Next. Dia punya Butiran. butiran gaji. Gaji. Tunai ke bank? Tunai. Tunai. Sebab dia tak ada tulis apa-apa kan. So, tunai. Nilai dia adalah 500. Okey, dah settle. So, sekarang ni kerja kita adalah imbangkan setiap akaun. Macam biasa, saya bagi besar sekejap. Okey, kita pergi dekat journal am. Journal am dah settle tak ada benda pun. Okey, journal khas kita dekat sini kita imbangkan lah. Okey, yang ini Jun ada berapa hari bulan? 31, 30 kan? 30. So, ini akaun belian. Debit ke kredit? Debit. Debit. Berapa jumlah dia? 8,100. Okey, seterusnya. Okey, 30. Yang ini akaun Jualan. akaun jualan. Jualan. Okey, akaun jualan dekat sini KT. Nilai dia berapa ni? Ada kalkulator tak? Ke nak menunggu cikgu kira Ada juga? cikgu. Okey, jumlah dia adalah 3170. Okey, untuk jurnal pulangan belian kita ada 540. Kosong. Okey, dekat sini 30 hari bulan. Yang ini akaun pulangan Belian. belian. Okey, yang ini Kredit. kredit Okey, settle. Tengok buku tunai pula. Kita tutup pula buku tunai kita. Okey, tutup buku tunai ni dah reti kan semua kan? Tak ada yang tak reti kan? Risau pula cikgu ada yang tak reti. So, untuk diskaun, bahagian diskaun diberi tak ada apa-apa. Diskaun diterima kita 378. Tulis sahaja. Lepas tu untuk buku tunai kita bahagian debit ada 1,000. Awak tengok debit ke kredit banyak ni? Debit. Debit. So letak dekat sini Debit. 1,000. Okay, good. Ni 1,000. Yang ni pun 1,000. Okay, so kita kena carilah dia punya baki HB. So baki HB. Yang ni berapa ni? 1,000. 280. 1,000. Lepas tu tolak dengan ni semua sekali yang ada dekat bahagian kredit ni. 280. Awak dapat 280. 400 lah. Tak dapat 280 je. Ni salah ni. Kejap check balik. 280. 1,000. Okay, and then tolak dengan 120. Tolak lagi dengan 100. Tolak lagi dengan 500. 208. 280. Betul. 280 kan. Cikgu tak tekan yang gaji tadi. So dekat sini Jun, Julai. Julai 1. Yang ini baki BB. Okay. Lepas tu tengok bahagian kredit awak lebih besar dekat bahagian debit kan? So dapat berapa dia?
Okey, dapat. 16230. Okey, betul. 16230. Okey, bahagian ni laki HB sama juga. Okey, tolakkan. So, awak dapat berapa bila awak kira? 7248. 7248. So, betul lah. Yang ni 7248. Okey, kita double check jawapan kita. Betul ke salah? Okey, ni jawapan dia. Ya. Saya ada soalan. Kalau dalam exam, dia bagi ke jawapan tu cikgu? Oh tidak, semestinya dia tak bagi. Dia takkan pernah bagi, mana-mana exam pun dia takkan bagi jawapan dekat awak. Yang ni sebab ni just untuk apa, bantuan untuk awak lah. Dalam buku teks pun ada jawapan kan, dia bagi kat bawah kan. Ada. Yang Ada. sebenarnya tak ada tau. Ini just untuk rujukan awak sahajalah. Okay, cuma dalam akaun ni ada beberapa bab yang bila awak buat tu awak tahu jawapan awak tu betul. Tapi bab tu berada di tingkatan 5 lah. Contohnya soalan soalan pembubaran perkongsian. Lepas tu awak ada lagi satu soalan penyata penyesuaian bank. Ada dua saja bab yang bila awak buat tu awak tahu betul ke salah. Yang lain tak ada. Yang lain memang awak kena buat betul-betul lah, masukkan betul-betul. Kalau ada jawapan awak boleh try and error kan, bagi sampai dapat kan. Tapi hakikatnya memang tak ada lah. Okey, so itu saja untuk soalan